Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang mata pelajaran Sains Tingkatan 5, Bab 2 iaitu Nutrisi dan Teknologi Makanan. Di dalam tajuk ini, saya akan menerangkan subtopik 2.6 iaitu Makanan Kesihatan dan Suplemen Kesihatan. Kita mulakan dengan makanan kesihatan. Makanan kesihatan merupakan bahan makanan semula jadi yang terkandung dalam gizi normal yang mengekalkan kesihatan dan tidak mempunyai bahan kimia. Antara isu berkaitan dengan makanan kesihatan termasuklah kebolehdapatan makanan kesihatan, harga makanan kesihatan yang tinggi, kaedah pemprosesan dan bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan. Contoh makanan kesihatan pula adalah seperti lobak merah, brokoli dan sebagainya. Yang kedua pula ialah suplemen kesihatan. Suplemen kesihatan merupakan bahan nutrien yang diambil dalam bentuk kapsul, pil, cecair dan serbuk dalam dos yang tertentu. Bahan nutrien seperti mineral, vitamin, karbohidrat dan pelawas yang terdapat dalam suplemen kesihatan biasanya dalam kuantiti yang kecil tetapi berkepekatan tinggi. Antara contoh suplemen kesihatan adalah vitamin dan makanan tambahan yang lain. Yang ketiga pula ialah dasar keselamatan makanan kebangsaan. Dasar keselamatan makanan kebangsaan yang dikuatkuasakan oleh Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Program Keselamatan Makanan. Dasar ini bertujuan untuk melindungi orang awam daripada risiko pengambilan makanan dan minuman yang mengancam kesihatan serta makanan kesihatan dan suplemen kesihatan tiruan. Seterusnya, dasar ini menggalakkan perdagangan makanan tempatan dan global. Pihak berkuasa kawalan dadah PBKD diamanahkan untuk mendaftarkan dan memantau suplemen kesihatan dan ubatan tradisional sebelum dipasarkan. Pelekat dengan label kod dan kod QR akan dilekatkan pada botol atau kotak suplemen kesihatan dan ubat tradisional yang telah diluluskan dan didaftarkan. Selain wujudnya label dan kod QR, penekanan juga perlu diberi terhadap usaha meningkatkan kesedaran awam melalui pendidikan kepenggunaan. Iklan dan kaedah pemasaran tentang mutu makanan kesihatan dan suplemen makanan sering mengelirukan dan menyukarkan pengguna sewaktu memilih makanan kesihatan yang bersesuaian dengan keperluan mereka. Bagi melindungi kebajikan dan memudahkan proses pemilihan makanan pengguna, Kerajaan Malaysia mengawal mutu makanan melalui Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Yang keempat, Akta Makanan 1983. Akta Makanan 1983 merupakan undang-undang Malaysia yang dikuatkuasakan oleh kerajaan untuk melindungi orang ramai terhadap bahaya dari segi kesihatan dan penipuan berkaitan dengan penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan serta mengenai perkara yang berkaitan dengannya. Secara ringkas, mana-mana pihak yang menjual makanan beracun atau yang merosakkan kesihatan pengguna akan didenda atau dipenjarakan atau kedua-duanya sekali jika kesalahannya disabitkan oleh mahkamah. Yang keempat pula ialah Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Peraturan-Peraturan Makanan 1985 ialah undang-undang yang digubal di bawah Akta Makanan 1983 yang dikuatkuasakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan pihak berkuasa tempatan bagi membantu orang ramai untuk memperoleh makanan yang selamat, berkualiti, bersih dan bebas daripada sebarang bahan pencemar yang beracun. Sebagai contoh, mengikut Peraturan-Peraturan Makanan 1985, maklumat dalam label makanan harus mengandungi perkara-perkara seperti raja berikut. Label makanan perlu ada nama sebutan sebenar makanan, senarai ramuan, arahan penyimpanan, maklumat pengeluaran, akuan pemakanan, pelabelan pemakanan, pernyataan aditif makanan, pernyataan mengenai kuantiti berat,
atau isi padu serta penandaan tarikh. Yang terakhir pula ialah status halal makanan. Imbas kembali tempat makan atau produk makanan yang mempamerkan logo halal Malaysia. Tempat makan atau produk makanan yang mempamerkan logo halal Malaysia mengesahkan bahawa makanan di tempat makan atau produk makanan itu adalah halal. Amazing! Sekian sahaja daripada saya, Fatin Farhana binti Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.